Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin wassalatu wassalamu ala sayidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifzan mursalin wa ilhaman malaikatil muqarrabin rabbi zidna ilma warzuqna minka fahma waj'alna minal ladzina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana. Allahumma amin ya rabbal alamin. Amma ba'd. Terima kasih diucapkan kepada Sahibul Fadilah Ustaz Wali dan tim Sakofah, Akademi Sakofah di atas ruang dan peluang yang diberikan pada pagi ini, dan seterusnya sahabat-sahabat ataupun para peserta kuliah online Akademi Sakofah yang dirahmati lagi dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Alhamdulillah, pertama dan selama saya panjatkan setinggi syukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada pagi ini dapat sama-sama kita bertemu di alam maya. Walaupun di alam maya, mudah-mudahan ianya akan memberikan manfaat kepada kita di mana kita berada. Moga-moga kita dalam naungan maghfirah, keampunan Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita dalam naungan rahmat, taufik, hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab dengan kita duduk dalam majlis ilmu, saya selalu mengingatkan diri saya dan tuan-tuan hadirin hadirat sekalian, duduk dalam majlis ilmu ni suatu kenikmatan, satu ganjaran yang sangat besar daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita. Kerana kita duduk dalam majlis ilmu ni, di mana pun kita berada, kita akan dinaungi oleh para malaikat. Bukan sekadar dinaungi oleh para malaikat, malah para malaikat juga akan mendoakan kita dengan dua doa. Yang pertama, doa para malaikat, Allahumma ghfir lahu. Ya Allah, ampunkanlah dosanya. Dosa orang yang duduk dalam majlis ilmu, duduk dalam majlis zikir, duduk dalam majlis-majlis yang mengikuti Allah dan Rasul. Yang kedua, doa para malaikat, Ya Allah, rahmatilah dia. Allahumma rahamhu. Itu doa para malaikat. Allahumma ghfir lahu, Allahumma rahamhu. Ya Allah, ampunkanlah dosa-dosanya. Ya Allah, rahmatilah dia. Bukan sekadar malaikat yang duduk menaungi kita ini, dia mendoakan kita. Tetapi doa malaikat sayyarah, disebut sebagai malaikatus sayyarah, malaikat yang berjalan atas muka bumi ini, yang ditugaskan oleh Allah untuk menaungi kita dan mendoakan kita. Tetapi doa malaikat ini diaminkan oleh malaikat yang seterusnya, dan sampai ke arsy Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka mendoakan kita, mengaminkan doa para malaikat. Jadi moga-moga dengan kita duduk dalam majlis ilmu, kalau kita dekat rumah, moga-moga rahmat Allah turun dekat rumah. Kalau kita dalam perjalanan dalam kereta, ialah kuliah online ni dekat dalam kereta pun boleh kita dengar. Moga-moga dalam perjalanan kita itu mendapat keberkatan, naungan daripada para malaikat, insya-Allah selamat, dipermudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Jadi itu yang pertamanya. Dan yang keduanya, sebelum saya pergi lebih jauh, suara saya jelas tak? Ni takut cakap sorang-sorang ni. Saya dah ada pengalaman. Jelas Ustaz. Jelas Ustaz, jelas. Alhamdulillah. Dari pengalaman PKP kan, kuliah online banyak sangat. Jadi dia dah syok kuliah online ni. Jelas Ustaz. Lupa nak check sound. Sekali rupa-rupanya cakap sorang-sorang. Jadi alhamdulillah lah, kalau soundnya jelas, maksudnya line dekat rumah saya ni pun kira jelas. Jadi saya berkuliah ataupun online daripada rumah saja, dekat Gombak je. Jadi mudah-mudahan kita dapat kongsikan ilmu ni dengan baik
dan moga-moga dilancarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan. InsyaAllah. Manalah tahu tuan-tuan kan, Yaman potong line internet tu, Israel tengah berperang, putus line internet kita. Tak adalah, insyaAllah, mudah-mudahan dipermudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya perkenalkan diri saya seperti mana Ustaz Wali sebut tadi. Nama saya Muhammad Hafiz bin Mansur. Muhammad Hafiz bin Mansur. Asal daripada Johor. Tapi dah menetap dekat Selangor, KL ni, Lembah Kelang ni dah hampir 10 tahun. Dulu belajar di Al-Azhar University. Memang bidang saya Usuluddin waktu tu. Usuluddin. Selama 4 tahun di Al-Azhar. Kemudian saya kembali ke tanah air tahun 2008. Saya tamat belajar 2006, tapi balik 2008, duduk dekat Mesir lagi 2 tahun, tambah ilmu. Balik daripada Al-Azhar, saya berkhidmat dengan Jabatan Mufti Negeri Johor selaku pegawai istimbat, dan saya pernah mengetuai ketua unit istimbat bahagian fatwa Jabatan Mufti Johor. Juga merupakan kadir. Kadir ni kira macam orang yang diamanahkanlah, ditauliahkan untuk membantras fahaman-fahaman sesat, khususnya fahaman Syiah dan sebagainya di negeri Johor suatu ketika dahulu. Kemudian tahun 2014 saya berhenti daripada Jabatan Mufti Negeri Johor. Saya berhijrah ke Kuala Lumpur ni 2014 dan menetap di Gombak. Kemudian berkhidmat tukar angin. Tukar angin tuan-tuan, masuk industri. Kerja dalam industri pula. Industri apa? Saya masuk dalam industri halal. Industri halal lah. Jadi untuk menjaga isu-isu pemakanan halal. Dan sekarang ni saya dengan satu company iaitu QSR Brand, sebuah anak syarikat Johor Corporation. Jadi saya sebagai ketua unit audit halal dan syariah, pematuhan syariah dalam syarikat tersebut lah. Lebih 10 tahun lah duduk berkecimpung. Kemudian saya juga ambil master dan alhamdulillah tahun 2002 ijazah sarjana syariah daripada Universiti Malaya. Jadi tuan-tuan doa pula nak sambung PhD, moga-moga dapat sambung lagi dan dalam bidang yang sama jugalah, insya-Allah. Dan saya juga pemegang tauliah. Ini kena sebut jugalah. Pemegang tauliah bagi negeri Selangor dan juga negeri wilayah Kuala Lumpur. Jadi tuan-tuan yang dirahmati lagi dikasihi Allah, jadi itulah sebut sedikit latar belakang saya lah, kerja saya. Dan juga kalau tuan-tuan nak tengok biodata saya, kadang-kadang saya juga menulis. Saya ni orang menulis juga dekat blogspot. Hafiz Mansur 82 blogspot.com.my. Jadi saya pernah buat blog, jadi saya ada menulis dekat blog. Jadi kat situ ada biodata saya. Adalah program-program yang pernah saya kendalikan di Radio IKIM. Saya bicara kitab Penawar Bagi Hati, bicara kitab Minhajul Abidin, Imam Ghazali, bicara kitab 40 Hadis Akhlak Mulia, Syekh Fahmi Zamzam punya karangan. Kemudian ada juga bersiaran dalam Motivasi Pagi di Radio IKIM. Banyak Radio IKIM lah. TV ni saya jarang keluar tuan-tuan. Kan? Jarang keluar lah. Jadi kita share suara je, jarang share muka. Okey, jadi tuan-tuan yang dirahmati lagi dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala, kita nak bicarakan tentang sifat 20 menggunakan kitab Ustaz Muhadir Haji Jol hafizahullah wa nafa'ana bi ulumihi fi darain. Dan sifat 20 Ustaz Muhadir ni, dia ada satu kitab yang menceritakan secara terperinci. Kemudian kalau tuan-tuan lihat, Ustaz Muhadir juga dia ada keluarkan ringkasan sifat 20. Ini dalam lebih kepada dalam bentuk carta, gambar lah. Yakin dan percaya tuan-tuan dah memiliki kedua-dua kitab ini. Kalau kita interview di Jabatan Mufti Negeri Selangor tuan-tuan,
Jabatan Mufti Negeri Selangor kalau nak interview tauliah, sifat 20 ni merupakan suatu silibus. Kena baca. Dan selalunya dia menggunakan kitab Risalah Tauhid. Mereka menggunakan kitab Risalah Tauhid untuk interview. Dalam kitab Risalah Tauhid ni, tuan-tuan, akan menceritakan tentang sifat 20. Kemudian dia cerita juga tentang kalimah La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Jadi kita ni, pertamalah saya nak bawa cerita dulu. Kita ni rukun Islam yang pertama apa dia? Apa rukun Islam yang pertama, tuan-tuan? Siapa boleh jawab? Apa rukun Islam yang pertama? Mengucap 2 kalimah syahadah. Masya Allah. Okey, mengucap 2 kalimah syahadah. Jadi bila kita mengucap La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi kalimah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ni bermaksud kita bersaksi bahawa tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah, dan sesungguhnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu pesuruh Allah. Jadi bila kita sebut Nabi Muhammad itu pesuruh Allah dan tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah, maka di sana ada 20 sifat, tuan-tuan. Ada 2 kalimah syahadah. Daripada 2 kalimah syahadah ni, maka di situ ada lebih kurang 50 sifat. Bayangkan ada berapa? Ada 50 sifat. Jadi ketika saya diinterview dekat Jabatan Mufti Selangor ni, itulah antara soalan dia. Soalan dia akan tanya, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, ada berapa sifat, Ustaz? Kita kena jawab, ada 20 sifat. Daripada 20 sifat tu, apa sifat-sifat dia, Ustaz? Kena ceritalah 50 sifat tu. 50 tu apa dia, tuan-tuan? Daripada La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, La ilaha illallah dulu. La ilaha illallah tu ada 20 sifat yang wajib bagi Allah, ada 20 sifat yang mustahil bagi Allah. Jadi 20 campur 20 dah 40. Kan? Kemudian apa lagi? 10 tu. La ilaha illallah, satu sifat yang harus bagi Allah. Jadi ingat, 20 sifat yang wajib, 20 sifat yang mustahil, satu sifat yang harus bagi Allah. Jadi dah ada berapa? Dah ada 41. Kemudian kalimah Muhammadun Rasulullah, yang kita asyhadu an la ilallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah pula, maka ada 9 sifat pada Nabi, iaitu 4 sifat yang wajib, 4 sifat yang mustahil, 1 sifat yang harus bagi Nabi SAW dan para Nabi. Jadi 41 campur 9 jadi 50 sifat. Jadi semua tu asasnya daripada asalnya 20. Yang kita nak belajar ni 20 sifat. Sifat 20 untuk kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita nak faham tentang kalimah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, yang kita zikir La ilaha illallah tu, Muhammadur Rasulullah tu, semua tu terkandung padanya 50 sifat. 41 sifat bagi Allah, kan, manakala 9 sifat bagi Nabi SAW dan juga para Nabi. Yang ni yang kita kena faham asas daripada kalimah La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Jadi daripada 50 tu, yang kita nak buka hari ni, tuan-tuan, hanya 20 sifat. 20 sifat saja kita nak faham dulu. Supaya apa? Supaya kalimah syahadah kita ni, kita ngaji syahadah, kita baca La ilaha illallah ni, supaya kita faham betul-betul syahadah kita ni, tuan-tuan. Saya teringat arwah bapa mentua saya. Dia cerita dulu, tuan-tuan, mukadimah ni kena cerita dulu.
Kan arwah bapa mentua saya ni sebelum dia matilah tuan-tuan sebelum dia meninggal lebih kurang seminggu lah. Sebelum dia meninggal ni lagi seminggu ni saya dapat cerita pun daripada kawan-kawan dia lah. Kawan-kawan dia yang duduk mengeteh kan, duduk mengeteh lepas solat maghrib ngeteh. Nanti lepas solat subuh ngeteh. Lepas solat isyak ngeteh. Orang Felda kan duduk ngeteh tuan-tuan kan. Jadi seminggu sebelum dia meninggal ni dia dah keluar, dia sakit, kemudian dia masuk hospital, dia keluar hospital. Jadi dia sihat. Jadi sebelum dia meninggal ni antara bicara dia dekat warung. Antara bicara dekat warung. Kawan-kawan dia pun mula-mula macam tak perasan. Kenapalah bapa mentua kau ni kan seminggu sebelum meninggal ni dia banyak cerita tentang tauhid. Dia cerita tentang tauhid bapa mentua saya ni. Kan antara persoalan dia yang dia cerita selalu duduk dekat kedai ngeteh ni cerita tentang duit Felda. Cerita tentang duit Felda, cerita tentang sawit, buah lawas tak lawas, baja apa nak pakai, kan? Berapa banyak potongan bulan ni, berapa kali potong, berapa income sawit, kan? Duit sawit naik ke tidak, tuan-tuan. Cerita tentang Felda lah, kan? Cerita tentang kebun, masalah-masalah kat dalam kebun, kan? Pelepah-pelepah tu pekerja. Tapi tiba-tiba seminggu sebelum dia nak meninggal ni tuan-tuan, dia pergi kebun juga. Tapi yang dibicarakan dekat kedai kopi apa dia waktu dia ngeteh? Dia tanya dengan kawan-kawan dia kata, kita ni dah tua, dia kata. Kita ni dah tua. Agak-agak kalau kita mati nanti, syahadah kita ni betul tak? Wah, tu soalan dia. Syahadah kita ni betul tak? Jadi adalah kawan dia ni, kawan bapa mentua saya ni, datanglah rumah waktu lepas kematian dia ni sambil cerita dengan saya. Dia cerita, bapa mentua kau ni, dia tanya sebelum dia meninggal ni. Dia kata, kalaulah kita meninggal ni, syahadah kita ni betul tak? Faham ke kita dengan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah? Faham tak kita dengan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah? Jadi kawan bapa saya ni, bapa mentua saya ni tanyalah, kenapa kau amat? Dia cakap, yelah kita ni kalau nak mati, kan dia kata antara soalan yang nak dijawab tu, kenal tak Allah? Kita semayang, tapi betulkah kita kenal Allah? La ilaha illallah tu yang kita ucap tu, kata bapa mentua saya. Betul ke kita kenal Allah? Kan sifat-sifat Allah, betul ke? Ke akidah kita ni tak betul lagi? Jadi itu antara persoalan-persoalan bicara arwah bapa mentua saya seminggu sebelum dia meninggal dunia dekat kebun tuan-tuan. Bukan kat kebun. Waktu dia pergi kebun ataupun dia waktu dia ngeteh. Lepas subuh, lepas maghrib, lepas isyak tu dia ngeteh. Itu bicara dia. Sampai kawan-kawan dia ni pelik lah. Jadi kadang-kadang dia bicara lah. Dia bicara tentang wujud. Dia kata, kan, kita sebut la ilallah ni, Allah tu ada. Betul ke kita faham macam mana Allah tu ada? Jadi rupanya dibicara sedikit sebanyak tentang sifat-sifat Allah sebelum dia meninggal. Jadi moga-moga Allah kurniakan kepada dia husnul khatimah dan dia benar-benar kembali tu kepada Allah dengan hakikat dia kenal Allah. Sebab persoalan yang Allah akan tanya, malaikat mungkin nakir akan tanya, ma rabbuka, siapa Tuhan kamu? Macam mana kita nak jawab Allah tu Tuhan kita? Kalau kita tak kenal Allah betul-betul. Hakikat ma'rifatullah tu. Jadi itu perkara yang sangat-sangat penting tuan-tuan. Sebab itulah bicara akidah ni kena faham betul-betul, kena belajar betul-betul. Jangan sampai nanti kita tergelincir. Kita menyamakan Allah dengan makhluk. Sebab tu kena belajar sifat. Sebab manusia ni pun ada sifat. Ni saya nak cerita kenapa penting sifat ni. Sebab manusia tu ada sifat. Kan? Kita makhluk ada sifat. Kalau kita cerita tentang pokok, kan? Orang tanya, kau kenal tak pokok ni? Pokok tin. Kenal. Pokok tin tu batang dia mungkin macam ni, daun dia lebar-lebar, buah tin tu bulat-bulat, kan? Isi buah tin. Kita bicara tu kalau nak kenalkan orang dengan pokok buah tin, kita bicara sifat. Kalau orang tanya, kenal tak Ustaz Wali? Oh, kenal Ustaz Wali tu. Ustaz Wali tu orang dia macam mana? Tinggi rendah dia, badan dia, kan? Cabi-cabi ke, comel-comel ke, kurus ke, tinggi lambat. Kita sebut sifat dia. Kulit dia putih ke, sawah matang,
kan. Kita sebut sifat. Apa lagi sifat dia? Sifatnya pakai cermin mata, orangnya selalu bersongkok, pakaiannya. Jadi kita sebut sifat. Jadi itu sifat manusia, kita sebut sifat. Kalau orang tanya, kenal tak binatang yang namanya husky? Husky, mungkin ada orang tak pernah jumpa. Sebab apa? Sebab husky tak ada dekat Malaysia. Kan? Tapi dia binatang duduk dekat tempat sejuk. Oh, husky. Mungkin kalau kita tanya, macam mana husky? Kita akan sebut, husky ni dia macam anjing. Tapi dia bukan anjing, dia adik-beradik anjing. Jadi adakah orang akan tanya, adakah dia macam serigala? Adakah dia macam ni? Jadi kita akan sebut sifat. Jadi bila kita sebut sifat ni tuan-tuan, kalau kita salah menyifatkan, maka salahlah. Contohlah, saya nak jumpa dengan Pak Mat. Pak Mat yang mana Ustaz? Dia kata, Pak Mat ni saya tak kenal dia, tapi orang cakap dengan saya, Pak Mat ni orang ni jalan dia macam ni. Dia tempang sikit sebab kaki dia macam ni. Kemudian Pak Mat ni kulit dia hitam hitam manis. Kemudian Pak Mat ni ada kumis. Kemudian dia ada janggut dan berbau, maksudnya ada jambang. Kita sifatkan dia. Kalau orang yang cerita dengan saya tu dia salah sifatkan, saya pergi cari Pak Mat tu sampai ke mati saya tak jumpa. Sebab apa? Rupanya Pak Mat yang dia ceritakan tu lain. Kan? Yang saya nak cari Pak Mat lain. Tetapi dia sifatkan benda lain, saya cari tak jumpa lah. Ataupun saya cari tapi salah orang. Salah orang. Jadi sifat ni benda penting tuan-tuan. Sifat ni benda penting. Apatah lagi dalam kita nak membicarakan tentang sifat Allah. Untuk kita kenal Allah. Contoh kalau orang anak-anak kita lah, kita basic anak kita tanya. Anak kita tanyakan kita. Ya, kan, ibu-ibu atau anak tanya, atuk-atuk, nenek-nenek, Allah tu mendengar ke? Allah tu maha mendengar. Kita kata Allah maha mendengar. Anak kita, cucu kita akan tanya lagi, macam mana Allah dengar tu? Macam mana Allah dengar nenek? Macam mana Allah dengar ibu? Kita pun terfikir, Allah dengar. Macam mana kita nak memperjelaskan Allah dengar? Sebab anak kita ni, dia nak ilmu. Jadi dia nak faham. Sebab sifat mendengar ni selalu dengan apa? Ada telinga. Kan? Ada telinga, kemudian bukan sekadar ada telinga. Telinga ni hanya fizikal. Telinga ni hanya anggota. Tetapi nak mendengar tu, dia mesti mempunyai deria. Deria dengar dia tu tak pekak. Kalau ada telinga tapi pekak, tak boleh dengar. Jadi, kita nak fahamkan anak kita macam mana tuan-tuan mendengar. Kalau orang tanya, Allah lihat ke apa yang kita buat ni? Kita kata, Allah lihat. Sebab Allah tu maha melihat. Jadi kita kata Allah melihat. Kemudian anak akan tanya lagi. Cucu akan tanya lagi. Macam mana Allah lihat? Adakah Allah melihat guna mata? Tak. Sebab kita manusia, kita ni bila kita kata orang tu melihat, sifat melihat tu mesti ada mata. Kalau tak ada mata, buta. Jadi ada orang ada biji mata. Kan? Kita pernah tengok orang buta ada biji mata. Tapi dia tak boleh melihat. Sebab dia mungkin ada saraf dia dan sebagainya. Jadi kita nak faham, Allah tu sifatnya melihat. Tapi macam mana Allah lihat? Jadi kalau kita salah menyifatkan sifat Allah melihat, sifat Allah mendengar, sifat Allah berkata-kata, sifat Allah yang maha berkuasa tu, kita salah menyifatkan, maka salahlah kita dalam mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi inilah kebimbangan umat akhir zaman. Jangan sampai nanti bila kita salah menyifatkan Allah, kita menyifatkan Allah dengan sesuatu sifat yang tidak layak bagi Allah. Cuba orang sifatkan kita. Orang kira, alah Mak Ngah tu. Kan? Contohlah anak saudara kata, Mak Ngah tu kulitnya gelap, hitam. Kita kata, baik sikit cakap. Kulit Mak Ngah ni bukan hitam tau, bukan gelap. Sawo matang. Orang sifatkan kita salah pun kita rasa. Orang kata, sifat kita kata, kau kenal ustaz tu? Kenal. Dia badan dia gemuk-gemuk sikit. Sorry sikit
Aku tak gemuk. Tapi cuma cabi-cabi je. Dia cover sifat tu tuan-tuan. Tu. Jadi benda ni kena betul. Kalau salah pun, kalau manusia tu salah disifatkan pun orang marah. Kan? Kulit dia putih, kita kata dia gelap. Kulit dia cerah, kita kata dia hitam manis. Marah dia. Dia tu tak gemuk, tak kurus. Kan? Cabi-cabi pun, kita kata dia gemuk. Marah dia. Kan? Jadi sifat ni suatu benda yang penting. Tu. Okay, jadi boleh faham untuk mukaddimah ni supaya tuan-tuan faham kenapa kena mengaji sifat 20. Supaya nanti bila kita kembali kepada Allah, kita kenal Allah. Jangan kita menyamakan Allah Subhanahu Wa Taala tu dengan makhluk. Contoh kita kata Allah ada tangan, Allah ada mata, Allah ada telinga. Itu sifat bagi manusia, bukan sifat bagi Allah. Maka bila kita kata macam tu, maka kita telah menyifatkan Allah dengan makhluk, maka salah. Maka itu menandakan kita tak betul-betul mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sebab itulah ulama karang kitab kan namanya sifat 20. Jadi ulama yang memperkenalkan kepada kita sifat 20 ni siapa dia? Kan Imam Abu Hasan Asy'ari dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Walaupun dekat situ ada khilaf sikit. Ada yang asalnya 13. Ada yang 13, ada yang 20. Tetapi saya nak ceritanya yang mengasaskan sifat 20 ini adalah ulama-ulama kita yang beraliran akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ahlussunnah wal Jamaah. Macam mana mereka karang sifat 20 ni? Sifat 20 kenapa kena susun? Sebab mereka lihat ramainya orang bicara bab akidah. Bila ramainya orang bicara bab akidah, bab Tuhan ni, maka bicara-bicara masyarakat ni ketika itu mungkin bicara dia, kau kenal Tuhan? Kenal? Allah ni mesti begini. Allah tu mesti begini. Jadi bila ada mesti begini, mesti begitu, mesti begini, mesti begitu, akhirnya Imam Abu Hasan Asy'ari dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi dia susun balik satu manhaj. Satu manhaj macam mana untuk kenal Allah. Dengan manhaj yang betul, maka terhasilnya sifat 20 yang dipelopori oleh Imam Abu Hasan Asy'ari yang hidup pada tahun 300 Hijriah kan, sehingga 324 Hijriah, dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi selepas daripada itu 333 Hijriah. Maka tersusunlah sifat 20 ini. Saya nak fahamkan juga tuan-tuan. Kalau orang tanya, macam mana cara buat mi goreng mamak? Macam mana cara nak buat mi goreng mamak? Kan? Supaya mi tu, kalau kita tahulah mi goreng mamak ni, mi tu macam ada salut dengan telur. Nampaklah dia ada salut dengan telur, lepas tu warna dia. Okey, tetapi bahan dia sama tak? Orang ni kata bahan dia mesti ada mi kuning, orang ni kata letak ada bawang, kan, kemudian tumis macam gitu, kemudian telur dan sebagainya. Benda yang sama. Tetapi bila orang ni cakap macam ni, orang ni cakap macam ni, orang ni cakap ni, kemudian kita tengok bahan yang sama, kemudian orang tu goreng. Tetapi bila goreng, dapatannya tak sama. Kenapa yang ni goreng bahan yang sama, tapi bila aku tengok dia tumis-tumis macam ni, hasilnya macam ni. Yang ni hasilnya macam ni. Yang ni telurnya tak berapa nak salut. Yang ni telurnya macam bersalut sikit. Maka bila kita faham, mi goreng mamak ni, dia ada cara dia. Pertama apa, kedua apa. Maka disusun. Disusun resepi tu, pertama nak masuk apa, kedua nak masuk apa, ketiga nak masuk apa, keempat nak masuk apa, kelima nak masuk apa, supaya bila digaul tadi, masak dalam kuali, maka bila dah siap, nampaklah rupa mi goreng mamak yang betul. Jadi dia susun. Bahan yang sama tapi disusun. Begitu juga orang nak masak asam pedas. Bukan sekadar nampak warna merah tu, pecah minyak tu, dah nampak asam pedas. Tapi nak dapat rasa asam pedas tu, dia ada susunan dia. Macam orang buat resipi, kan? Resipi ni bahan sama. Tetapi cara memasak tu, untuk mendapatkan hasil yang betul.
hasil yang sedap dirasa dekat lidah, maka dia kena cara yang betul, cara memasak, bukan resepi je. Kalau resepi semua orang tahu, masak asam pedas mesti ada bawang, masak asam pedas mesti ada lada, masak asam pedas mesti ada minyak, pakai minyak kan sebab nak tumis. Kemudian masak asam pedas mesti ada asam keping ataupun pakai asam jawa ke asam keping ataupun asam biasa tu kan. Jadi masak asam pedas ada daun kesum, bahan dia betul, tapi cara memasak tu untuk menghasilkan asam pedas yang betul mesti ada cara memasak dia. Mesti ada cara memasak dia. Begitu juga dengan ulama ni. Bila orang kata kenal Tuhan, kenal. Macam mana? Yang ni kata Tuhan mesti bersifat macam ni. Yang ni pula kenal Tuhan. Tuhan mesti bersifat macam ni. Kenal Tuhan. Tuhan mesti bersifat macam ni. Tetapi dalam rangkuman mesti kenal macam ni, mesti kenal macam ni, mesti kenal macam ni, ada juga orang yang tersalah menyifatkan. Dia kata, Allah ni, kalau Allah mestilah macam ni. Kan? Jadi bila dia punya mesti-mesti tu, ada yang tersilap. Maka ulama datang, dia susun balik. Allah tu wujud. Okey. Jadi Allah tu mesti ada. Betul lah, Allah tu mesti ada. Tapi adanya Allah tu macam mana? Jadi itu satu persoalan. Jadi orang ni kata adanya Allah mesti macam ni. Adanya Allah mesti macam ni. Adanya Allah mesti macam ni. Jadi bila adanya mesti macam ni, mungkin ada yang tergelincir. Tergelincir ni dalam memahami wujudnya Allah macam mana. Adakah wujudnya Allah macam wujudnya kita? Kan kita tak ada, kemudian ada, kemudian akan kekal. Adakah wujudnya kita ni macam syurga? Syurga asalnya tak ada, kemudian ada. Dan syurga ni sifatnya khalidina fiha, kekal selama-lamanya. Tetapi walaupun syurga ni kekal, tetapi dia bersifat aridi, dia mendatang. Allah ni, Allah kekal selama-lamanya, baqa'. Tetapi Allah tu tidak ada permulaan, tidak ada pengakhir. Jadi benda ni tak faham tuan-tuan. Benda ni tak faham. Maka bila mana ada yang orang tak faham, kan, ada yang tergelincir dalam pemahaman, macam saya sebut tadilah, manusia nak melihat. Macam mana manusia melihat? Manusia melihat guna mata. Betul ke guna mata? Tidak semestinya guna mata semata-mata. Selain daripada ada mata, manusia melihat mesti ada cahaya. Kalau tak ada cahaya, kita buka mata dalam gelap. Cuba tuan-tuan pergi masuk kat tempat gelap, tutup kat tempat gelap, tuan-tuan buka mata tuan-tuan, buka mata ni. Tapi nampak tak? Tak nampak. Maksudnya kita melihat bukan sekadar dengan buka mata celik, tapi mesti ada cahaya. Kemudian apa sifat melihatnya kita? Sifat melihatnya kita mesti ada ruang. Kita tak boleh melihat semua benda. Ada ruang yang terhad. Saya hanya melihat ruang yang ada depan mata saya je. Itu pun dalam kadar yang tertentu, jarak yang tertentu. Bukan saya boleh lihat semua. Jadi itu sifat melihat kita. Jadi orang akan tanya, macam mana kau melihat? Jadi begitulah dengan Allah. Bila orang tanya, Allah tu melihat macam mana? Maka kita bayang, Allah melihat macam mana Allah melihat? Soalan tu, macam mana Allah melihat? Jadi itu kalau kita salah menyifat dan menerangkan hakikat sifat Allah, maka tersalahlah kita dalam ma'rifatullah, mengenal Allah, dan bimbang-bimbang. Bimbang-bimbang apa? Kita sifatkan manusia dengan sifat makhluk, nanti kita tak sama beza juga, kan? Nanti bimbang kita jadi macam Hindu juga. Hindu menyifatkan Allah, kan, dengan tangan yang banyak, kan, muka depan belakang. Jadi itu kesilapan manusia yang terdahulu dalam menyifatkan Allah. Maka datanglah para ulama, dia susun betul-betul supaya jangan tersilap. Walaupun untuk mengenal Allah ni banyak je sifat-sifat lain, kan? Sifat Allah, kan, ada macam kita baca sifat lah, macam kita baca Asma' Husna, kan, Asma' Husna ada lebih kurang 99 nama Allah yang kita baca, kan, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam, Al-Muhaimin, Al-Jabbar,
Al-Mutakabbir dan sebagainya. Tapi kita kena belajar. Contoh tuan-tuan, daripada 99 nama-nama Allah, ada yang boleh kita pakai, ada yang tak boleh kita pakai. Contoh, dekat dalam kuliah saya ni, mungkin ada orang namanya Rahim, ada orang namanya Rauf. Maka boleh pakai. Boleh tak pakai nama Rahim dan Rauf? Boleh. Kita panggil, Rahim, Rauf. Kita panggil, boleh. Sedangkan Rahim dan Rauf tu nama Allah. Jadi ada nama-nama Allah yang dibenarkan dikaji oleh para ulama melihat, maka dari seluruh hukumnya dibenarkan kita pakai. Boleh namakan anak kita Abdul Rahman, boleh namakan anak kita Abdul Rahim, boleh namakan anak kita Muhammad Hafiz, kan, Abdul Hafiz, Abdul Halim, kan, boleh. Tetapi daripada nama-nama Allah tadi, boleh tak kita nak namakan anak kita Abdul Mutakabbir? Boleh tak? Tak boleh. Sebab Al-Mutakabbir itu ada dalilnya. Yang itu hanya khusus bagi Allah. Sifat Mutakabbir, sifat nak takabur, sifat riak, kan, berbangga-bangga ni, Al-Mutakabbir tu satu sifat yang ada pada namanya Allah semata-mata. Tak boleh. Nanti anak nak letak nama apa? Aku nak letak nama anak aku Abdul Mutakabbir. Sebab apa? Al-Mutakabbir kan nama Allah. Boleh? Tak boleh. Jadi ini kena belajar. Jadi ada yang boleh, ada yang tak boleh. Jadi itu pun nanti, itu kalau dalam kita kita mempelajari tentang Asma' Husna. Jadi inilah perkara yang saya nak jelaskan tuan-tuan dalam mukadimah ni. Panjang mukadimah Tapi kalau tak bagi gambaran, sebab hari ni orang tempelak. Dia kata, apa belajar sifat 20, kan? Susah-susah belajar sifat 20. Inilah sebabnya. Kalau tak belajar betul-betul, tak faham betul-betul, maka itulah yang berlaku. Ada tak para ulama sendiri, kan, ulama-ulama Islam sendiri yang tak faham tentang hakikat, tentang sifat ketuhanan ni, dia salah sifat? Ada. Tuan-tuan buka, ada ulama yang dia tak betul-betul mendalami tentang sifat-sifat ketuhanan. Dia kata Allah ada tangan, dan Allah ada tangan. Dia kata Allah ada jari. Maka dia sifatkan Allah dengan sifat sifat makhluk. Ini satu kesilapan. Sebab tu kita kena mengaji betul-betul tentang sifat 20 ini. Wallahu a'lam. Itu sebagai mukaddimah saya, tuan-tuan, kenapa tuan-tuan kena mengaji dan kena bahas paling tidak kita kenal Allah dan kita tidak menyifatkan laisa kamitslihi syai'un, tidak menyifatkan Allah Subhanahu wa taala dengan suatu yang selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Kerana kalau kita tersilap, maka kita bimbang-bimbang bagaimana dengan akidah kita. Adakah akidah kita jadi akidah tajsim? Akidah tajsim ni apa? Dia menjisimkan Allah. Jisimkan Allah, Allah tu ada bentuk, Allah fizikal. Jadi itu yang tak boleh. Ataupun tajsid, menjasadkan Allah. Allah tu ada tangan, Allah tu ada muka, ada jasad. Maka itu nanti jadilah macam agama-agama yang tak betul, kan, macam Hindu dan sebagainya, yang ada sifat-sifat yang menyifatkan Allah tu dalam bentuk-bentuk makhluk. Ini suatu musibah dalam perbahasan akidah kalau orang tidak mengaji secara betul, tuan-tuan, tentang persoalan akidah. Jadi kalau dalam kitab ni, kalau kita lihat, tuan-tuan, pada muka surat 1, muka surat 1 lah, kan, bab yang pertama umum itu, bab yang pertama itu pengertian ilmu tauhid. Jadi ini kita kena belajar dulu, kan, ilmu tauhid. Dan apa itu ilmu tauhid? Ustaz Muhadir datangkan dah. Ilmu tauhid itu apa dia? Al-ilmu bil aqaid ad-diniyati an-nasyiati 'anil adillatil yaqiniyah. Ilmu yang berkaitan dengan pegangan-pegangan agama yang diambil daripada dalil-dalil yang yakin, iaitu Al-Quran
dan hadis melalui nas-nas yang muktamad, bukan mutasyabihat. Jadi ilmu akidah ni kita kena berpandu kepada dalil-dalil Al-Quran dan hadis yang sifat dalil itu muktamad. Sebab dalam Al-Quran ada ayat-ayat yang disebut muhkamat. Ayat-ayat muhkamat. Ada ayat-ayat disebut ayat-ayat mutasyabihat. Ayat mutasyabihat ni ayat yang mempunyai kesamaran dari sudut maknanya. Jadi ayat-ayat muhkamat, ayat-ayat yang jelas tentang maknanya. Jadi dalam perbahasan akidah, kita kena bahas tentang pegangan agama ini berdasarkan dalil-dalil Al-Quran dan hadis yang muhkamat. Maksudnya yang jelas. Yang yakin. Tak boleh kita guna dalil-dalil yang remang-remang maksud dia. Kan? Ataupun maksudnya tak jelas. Tak boleh. Itu ilmu akidah. Dan sangat menarik bila dalam kitab Sifat 20 ni Ustaz Muhadir mengibaratkan ilmu akidah itu, nak faham Islam itu ibarat pokok. Ibarat pokok. Akidah tu kat mana? Akidah tu berada di akar tunjang ni. Bukan akar serabut, mesti akar tunjang, tuan-tuan. Sebab itu asasnya. Sebab kalau kita mati, walaupun orang tu akhlaknya tak baik, walaupun syariatnya tak solat, walaupun dia tak puasa, tetapi akarnya dekat dalam hati ni, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah, kata Nabi. Nabi kata, man qala la ilaha illallah, kan? Siapa dalam hatinya dan dia bercakap, dia mengakui, mengesakan keimanan tentang la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah, kata Nabi, dia akan masuk syurga. Sama ada masuk syurga tu, kan, dengan syafaat, dengan rahmat Allah terus, ataupun kita diperhitungkan amalan kita, kan, yang bermaksiat masuk neraka kemudian baru masuk syurga, tapi endingnya, akhirnya masuk syurga. Sebab la ilaha illallah. Tu akarnya dekat hati. Tu akidah. Itu ilmu tauhid. Tauhid ni dekat dalam hati ni, tuan-tuan. Dan pegangan hati kita, iman kita ni kena betul. Walaupun mungkin orang tu tak solat, orang tu tak tutup aurat, pakaiannya seksi. Mungkin mulutnya tadi, mulut dia geram je kan. Mulut dia mulut umpat, mengata, mulut longkang, orang kita kata kan. Mulut dia bermaksiat, pakaiannya seksi. Tetapi itu syariatnya, akhlaknya. Tetapi iman ini, tauhid ni tunjangnya dekat hati. Maka kalau betul keimanan dia, tauhid dia, maka tetapi kalau syariatnya tak betul. Contoh syariat maksudnya apa? Dia tak solat. Syariatnya tak betul. Pakaiannya seksi, menjolok mata. Kan? Akhlaknya tak betul. Mulutnya celupar. Kan? Dan sebagainya. Itu dinamakan orang mukmin yang asi. Iaitu seorang mukmin tetapi dia bermaksiat. Dia bermaksiat. Tu kita kena faham, tuan. Kita Islam, mukmin, muttaqin. Orang yang bertakwa ni, ni jelas-jelas mukmin yang muttaqin. Tapi kalau sekadar mukmin beriman, tapi dia beriman kepada Allah, tapi dia masih bermaksiat. Dia beriman dengan rukun Islam, wajib solat, tapi dia tak nak solat. Maka dia orang Islam yang beriman kepada Allah tapi bermaksiat lagi. Tetapi akidah ni, tauhid ni apa? Tauhid ni ibarat pohon. Sepohon pokok yang mana akar tunjangnya lah itu akidah yang kita kena pelajari melalui ilmu tauhid, mengesakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau tidak, tergelincir, tuan-tuan. Jadi ilmu ni kena belajar ikut step by step. Saya selalu pesan, kan, apa pun ilmu yang kita nak pelajari ni, tuan-tuan, belajarlah ilmu ikut disiplin ilmu yang betul. Apa maksud belajar ilmu ikut disiplin ilmu? Kita belajar ilmu itu ilmu fardu ain, baru ilmu fardu kifayah. Dalam ilmu fardu ain, dia ada disebut fardu ain sebagai fiqhul akbar. Apa tu akidah? Belajar akidah dulu, betul-betul pergi syariat. Syariat, kemudian akhlak.
Jadi ilmu tu nampak cantik. Tersusun. Baru betul. Kita belajar matematik, mana boleh belajar algebra dulu? Kan? Mana boleh belajar pelandongakan dulu? Itu subjek-subjek SPM. Mana boleh belajar kiraan graf? Kan? Indeks tak. Nak belajar tu dulu, kena belajar dulu. Nombor 1, nombor 2, nombor 3 sampai nombor 10. Kena belajar, kenal nombor dulu. Mana nombor besar, mana nombor kecil. Macam mana nak membundarkan. Kena belajar pecahan dulu. Itu kan syllabus darjah 1. Kan? Kenal dulu nombor 1 hingga 10. Mana nombor besar, mana nombor kecil. Kemudian belajar pecahan. Belajar nak bundarkan. Kena kenal tu dulu, baru pergi algebra. Tiba-tiba belajar-belajar nak ambil SPM, calon persendirian, contoh. Tapi asas matematik tak faham, terus nak belajar algebra, indeks, tuan-tuan XY, memang berasap kepala tuan-tuan. Silap-silap kita jawab nanti, buat macam kita ni ahli matematik yang pakar. Kita buat karangan sendiri, buat ilmu sendiri. Memang lingkup tuan-tuan nanti salah. Begitu. Itu kalau ilmu dunia. Ilmu dunia. Begitu ya juga dengan ilmu akhirat. Ilmu akhirat. Jangan kita belajar, tapi ilmu tauhid ni tak belajar. Itu nanti keluar satu kata-kata. Saya ni ustaz, walaupun tak solat, walaupun nampak macam ni, pakai seksi-seksi, tapi hati saya baik. Pernah dengar ayat tu? Hati saya baik, kan? Walaupun saya pakai seksi, kan? Walaupun saya tak solat, tapi hati saya baik daripada orang yang solat, kan? Lepas solat ngumpat orang, lepas solat ngumpat orang, lepas solat duduk bersidang ngumpat orang. Oh, sedap dia kata juga. Tapi dia kata, itu solat tapi hati dia tak baik. Baik macam saya, walaupun macam ni, tapi hati saya baik. Ini semua ada orang kata tuan-tuan, kecelaruan dalam berfikir. Kecelaruan dalam memahami ilmu agama. Kerana apa? Dia tidak mengikut turutan. Orang yang solat kena jaga hati, kan? Orang yang tak tutup aurat tetap kena solat dan dia kena tutup aurat. Soal hati itu masing-masing lain. Tapi akidah kena jaga betul-betul. Jadi belajar tu kena ikut tuan. Belajar akidah dulu. Belajar tauhid. Orang yang dah kenal Allah, dia akan taat ke Allah. Orang yang tak ada ke Allah, hatinya akan terpelihara kerana Allah. Dia bukan cakap hati saya baik, tapi syariat dia tak buat. Apatah lagi ilmu tauhidnya tak betul. Jadi ini kecelaruan dalam ilmu. Kecelaruan dalam ilmu ni telah banyak berlaku di akhir zaman. Sampaikan orang kita ni, lihat tuan-tuan, tak tahu dengan siapa dia belajar. Dan lepas tu bawa ilmu agama cacah merba. Cacah merba kerana apa? Tak ikut disiplin ilmu. Tauhid dekat akarnya dulu. Kemudian nanti bila dah pandai, sampai satu tahap mula-mula solat. Last sekali dia kata apa? Dia kata, aku rasa tak perlu solat dah. Tak perlu solat. Ni kan musibah. Sebab apa? Tak faham akar agama tu. Akar agama adalah tauhid, mengesahkan Allah terlebih dahulu. Takwa kepada Allah terlebih dahulu. Barulah dia faham. Naik ke atas. Kalau tidak nanti yang Nabi sebut, umat aku di akhir zaman akan terpecah kepada 37 golongan. Kan? 73 golongan. Itu datangnya Murji'ah, itu datangnya firqah Tajasid, datangnya firqah Khawarij, datangnya Jabariyah, datangnya Qadariyah, kan? Itu baru yang kita dengar sikit-sikit. Datangnya Wahabiyah, datangnya Syiah, tuan-tuan. Datangnya macam-macam agama baru datang. Tetapi semuanya kata Islam. Rupanya salah. Tak betul. Ini yang sangat kita takuti, tuan-tuan. Tuan-tuan, saya bila sebut tentang akidah ni memang saya kena pasak benda ni serius, tuan-tuan kena belajar. Tuan-tuan, kalau yang duduk Shah Alam, kan, tengah bandaraya Kuala Lumpur ni, tuan-tuan baru ni kan tengok dekat dalam FB anak muda anak Melayu etis. Anak Melayu etis. Melayu etis ni apa?
Anak-anak muda yang berfahaman tak ada Tuhan. Kan lahir daripada rahim seorang ibu yang beragama Islam, dibesarkan oleh ibu dan ayah yang beragama Islam, yang mentauhidkan Allah, yang mengaji agama, yang solat dan sebagainya. Tetapi anak ni dibesarkan dengan ilmu yang tak ikut disiplin ilmu. Bila anak-anak ni dah jadi cerdik pandai, anak ni semua intelektual, pandai. Tiba-tiba dia kontra dengan pemikiran dia, tuan-tuan, dia kata kan dunia ni kan tak perlu kita beriman kepada Allah. Akhirnya dia kata apa? Dia ateis, dia tak percaya Tuhan. Tak sedih mak bapak. Menangis mak bapak ni tuan-tuan. Dibesarkan anak daripada rahim, daripada Aimani, seorang Islam yang diajar tentang agama pada awalnya, tetapi pasakan ilmu tauhid ni tak betul, tak begitu kuat. Anak ni membesar, ilmu tauhid dia orang kata so-so je lah kan. Orang budak-budak. Macam mana kau punya pemahaman? So-so. Biasa-biasa je. Kemudian syariat pun faham juga tapi so-so juga, tak tekankan. Tetapi bila dia belajar ilmu keduniaan dan sebagainya, banyak pakai logik sangat. Akhirnya pada logik dia, Tuhan ni tak ada. Jadilah Persatuan Melayu, anak-anak Melayu etis. Ni ada tuan-tuan di Shah Alam, di Kuala Lumpur. Malah mereka ni dah buat satu grup persatuan tu dekat FB. Tengoklah, baru ni dia ambil gambar. Saya tengoklah ada satu kumpulan ni, anak-anak muda dia ambil gambar kan, anak muda Melayu etis. Dia upload dekat media sosial. Tengok muka-muka tu kan. Janganlah ada kan kaum kerabat kita. Kenapa? Tak mengaji ni. Tak mengaji tentang sifat 20. Sampai akhirnya mula-mula kata Allah ada, mak besarkan, ayah besarkan kata Allah tu wujud. Tiba-tiba dah jadi budak yang pandai, cerdik, pandai, bijak, bistari ni dalam ilmu-ilmu keduniaan. Tiba-tiba dia reverse psikologi, ilmu akal dia tu dengan mengatakan Allah tak wujud. Macam mana tuan-tuan? Inilah musibah umat akhir zaman. Jadi kita kena belajar betul-betul tentang ilmu berkaitan dengan ilmu tauhid, iaitu ilmu yang berkaitan dengan pegangan-pegangan agama yang diambil daripada dalil-dalil yang yakin, iaitu Al-Quran dan hadis, melalui nas ni maksudnya dalil-dalil kan, dalil-dalil ataupun nas ayat-ayat Quran ataupun hadis-hadis Nabi yang muhkamat, yang jelas, yang yakin, bukan mutasyabihat, bukan yang tak jelas maksudnya, yang remang-remang maksudnya. Okey, tu. Kemudian daripada muka surat yang ketiga itu, perkara yang utama dalam tauhid. Apa ulama sebut? Imam Al-Qurtubi ketika mentafsirkan ayat yang ke-11 surah Asy-Syu'ara, iaitu ayat laisa kamitslihi syai'un, menyebutkan wa qad qala ba'dul ulama'i al-muhaqqiqin at-tauhidu itsbatu zatin ghairi mutasyabbihatin lizawatin wala mu'attilatin anis sifatin wa zadal wasitiyyu rahimahullah bayanan faqala laisa kadzatihi zatun wala kasmihi ismun wala kafi'lihi fi'lun wala kasifatihi sifatun illa min jihati muwafiqatil lafzi wa hadha kulluhu madhhabu ahli sunnah wal jamaah. Apa yang disebut dengan sifat Allah tu dalam ilmu tauhid, dalam membicarakan ayat laisa kamitslihi syai'un. Apa maksud laisa kamitslihi syai'un? Laisa kamitslihi maksudnya tidak ada yang seumpamanya Allah sesuatu pun. Allah ni tak sama dengan sesuatu pun. Apa maksud Allah tak sesama dengan sesuatu? Dan sesungguhnya sebahagian ulama muhaqqiqin berkata tauhid ialah menetapkan zat yang tidak menyerupai mana-mana zat yang lain. Zat yang tidak menyerupai
Mana-mana zat yang lain, maksudnya zat Allah tak sama macam zat-zat makhluk dan tidak menafikan sifat-sifatnya. Maksudnya tidak menafikan sifat-sifat Allah. Al-Wasitihi rahimahullah menambah sebagai suatu penerangan lalu berkata, tidak ada satu zat pun yang seperti zatnya Allah. Huruf Z tu dia tulis dalam huruf besar. Zat itu merujuk kepada zat Allah. Tidak ada suatu zat pun, maksudnya zat ni benda lah macam kita lah, manusia ke benda zat makhluk ni, yang sama sesuatu pun seperti mana zatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian disebut tidak ada suatu nama pun seperti namanya Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada suatu perbuatan pun seperti perbuatannya Allah. Tidak ada suatu sifat pun seperti sifatnya Allah. Melainkan dari segi persamaan pada lafaz sahaja. Dan semua iktikad sebegini, semuanya adalah dalam mazhab Ahlussunnah wal Jamaah. Ni faham tuan-tuan? Kena faham betul-betul. Dia sebab apa? Dalam ilmu tauhid ini, kita nak cerita tentang zat Allah. Kan? Sebab itu ulama pernah sebut juga, la tafakkaru fi zatillah, jangan kamu berfikir-fikir secara mendalam sangat tentang zat Allah, walakin tatafakkaru kan fi khalqillah. Tetapi yang kita nak kena fikir tentang kejadian Allah. Bila kita cerita tentang kejadian Allah, baru kita akan membesarkan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi jangan fikir sangat tentang zat dia, tapi kena betul cara nak berfikir. Kerana apa? Kerana zat Allah ini tak sama macam zat makhluk. Laisa kamisli. Dia sebut kan, zat Allah tak sama macam zat makhluk. Sebab zat kita ni lain. Kita ni tak ada kepada ada. Kan? Tak ada kepada ada. Kemudian kita ni banyak kekurangan. Kemudian tidak ada suatu nama pun seperti namanya Allah. Tak ada. Kalaulah manusia itu ambil nama sifat Allah, Abdur Rahman, Abdur Rahim, dia masih hamba. Tetapi penyayang, kasih sayangnya manusia ini, sifatnya tadi tak sama macam sifat kasih sayangnya Allah. Tak sama tuan-tuan. Tetap takkan sama. Kemudian perbuatan. Kan, dia sebut tidak ada satu perbuatan pun seperti perbuatannya Allah. Tak sama. Kan? Kita juga boleh buat. Kita buat apa? Kita nak boleh buat meja, kita boleh buat kerusi, kita boleh buat baju. Tetapi tak sama. Sebab Allah buat dengan kita buat benda yang sangat tak sama tuan-tuan. Kan? Kita tak boleh buat matahari. Kan? Kita tak boleh buat cahaya. Tuan-tuan. Itu benda yang kita tak boleh buat. Banyak lagi benda yang kita tak boleh buat. Walaupun kita ni ada boleh buat benda-benda fizikal ni lah. Beg kita boleh buat, kursi. Tetapi hakikatnya kita boleh buat meja kayu. Tapi kita tak boleh buat kayu. Kita boleh buat meja besi. Tapi kita tak boleh buat besi. Itu kita kena faham. Kita boleh buat apa? Batu. Batu bata tu kita boleh buat bentuk kan. Tetapi pasir tak boleh buat. Sebab itu semua hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tak sama perbuatan apa yang makhluk buat dengan Allah buat. Tidak ada suatu sifat pun seperti sifat Allah. Macam saya sebut tadi, melihat. Allah melihat bukan macam kita melihat. Kita melihat kena ada mata. Kita melihat kena ada cahaya. Kita melihat kena ada ruang. Allah tak perlukan ruang. Allah tak perlukan cahaya. Allah tak perlukan mata. Sifat. Sebab apa? Sebab mata Allah yang jadikan. Cahaya Allah yang jadikan. Ruang itu pun Allah jadikan. Jadi ini kita kena faham betul-betul. Apa yang dikatakan laisa kamislihi syai'un. Jangan nanti contoh. Contoh suami isteri
berkahwin, tuan-tuan, dia berjima, dapat anak. Okey. Adakah itu sifat menjadikan anak? Adakah suami isteri dia yang menjadikan anak? Tu kena faham benda-benda macam tu, tuan-tuan. Sebab ini terkait dengan sifatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Supaya kita kena faham. Ni nak faham, laisa kamitsli syai'un, manusia ni tak sama dengan Allah, kan? Manusia hanya melakukan proses jima', kan? Jima' melalui perkahwinan tadi untuk mendapatkan anak, kerana itu jalan dan prosesnya. Tetapi untuk menjadikan anak bukan tanggungjawab manusia, bukan kerja manusia, itu kerja Allah. Allah yang bila contoh sperma dengan ovum tadi, kan, dia dah berjima' tadi bersama, sama ada jadi tak jadi, itu bukan kerja manusia, itu kerja Allah. Itu kerja Allah, itu bukan kerja manusia. Sebab itu jangan buat kerja Allah. Kita manusia hanya buat kerja kita. Kita hanya buat kerja kita. Supaya apa? Supaya bila kita berinteraksi dengan manusia pun, kita tidak salah menghukum manusia. Contoh, kan? Contoh kalaulah kita lihat ada pasangan-pasangan suami isteri yang tak ada anak. Kan? Yang tak ada anak. Kan? Kita tidak boleh mengutuk dia. Kita tidak boleh menghina dia. Sebab apa? Sebab dia dah berkahwin, dia dah melakukan jima', dia dah melakukan proses persenyawaan bagaimana nak menghasilkan seorang anak. Tetapi anak itu bukan tanggungjawab dia untuk menghasilkan. Anak itu kerja Allah. Kerja Allah. Allah yang tentukan. Tu kena faham. Jadi kalau dia usahalah macam mana pun, contohlah tuan-tuan, dia kata dia berjima' banyak mana sekalipun, tapi kalau Allah kata engkau tak ada anak, maka tak ada, sebab menjadikan tu Allah. Jadi kita kena faham, kerja kita apa, kerja Allahnya apa. Perbuatan kita apa, perbuatan Allahnya apa. Kena faham. Jangan sampai kita kita ni kadang-kadang mengeluarkan sesuatu perkataan, contoh kepada orang yang tiada anak, dengan seolah-olah mengambil kerja Tuhan. Mengambil kerja Tuhan. Itu sesuatu yang salah. Itu kita kena faham, tuan-tuan. Sama juga. Ni kalau macam saya lah, saya mengajar. Saya mengajar, kan, isteri saya mengajar. Saya pernah dibagi tahu oleh seorang guru, kan, dia tegur. Yang dia bagi tahu. Dia kata, kalau kita mengajar, ni saya mengajar ni, dan saya mengajar, berkongsi ilmu. Dia kata, tanggungjawab kita mengajar, membagi faham. Tetapi anak murid tu, dia faham tak faham, kan, itu kerjanya Allah, bukan kerjanya kita. Kerja kita, dia tak faham, ajar. Dia tak faham, ajar. Berapa banyak kali nak ajar ustaz? Ajarlah sampai dia faham. Selagi dia tak faham, kita ajar. Tapi saya ni ustaz dah ngajar dia 30 kali. Tak faham-faham juga budak ni. Bebalnya, bodohnya. Tak boleh kita, tuan-tuan. Memanglah kita katakan sifat itu sifat kebodohan, sifat ketidakpandaian. Tetapi kita kena faham bahawa yang memahamkan itu, yang bagi hidayah untuk faham tu bukan kita. Allah. Kerja saya membagi ilmu, sampaikan ilmu. Kerja faham Allah. Sebab itu dalilnya apa? Dalilnya jelas. Nabi kata apa? Man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Siapa yang Allah kehendaki kebaikan pada diri dia, yufaqihu, Allah akan bagi dia faham fid din, pada agama. Sebab itu Nabi ni guru yang terbaik. Tok guru yang terbaik, tuan-tuan. Kalau kita katakan aku ni cikgu yang terbaik, cikgu yang hebat, Nabi tu cikgu yang hebat. Tetapi Nabi mengajar, ada juga yang tak dapat hidayah. Nabi menyeru, ada juga yang tak dapat hidayah. Antaranya bapa saudara Nabi sendiri. Sehingga Nabi kata, Allah kata apa? Innaka la tahdi man ahbabta
walakinnallah yahdi man yasha. Wahai Muhammad, bukan engkau yang bagi hidayah, tetapi yang beri hidayah tu aku. Aku yang bagi hidayah siapa yang aku kendaki. Tapi tugas Nabi Muhammad apa? Tugas Nabi Muhammad membagi petunjuk. Nabi kena bagi tahu. Kan sembahlah Allah. Allah tu sifatnya macam mana. Besarkan Allah. Nabi bagi petunjuk. Solat gini-gini. Tetapi yang memberi hidayah untuk orang tu faham apa yang Nabi ajar, apa yang Nabi bawa, siapa? Allah. Ini untuk melapangkan dada kita. Ini tauhid, tuan-tuan. Nak faham. Supaya apa? Supaya kita tak ambil kerja Allah. Ini kita kena belajar. Nanti kita belajar pada sifat kudrah. Kan? Allah tu maha berkuasa. Jadi itu yang dikatakan laisa kamitslihi syai'un, tak sama. Jangan kita samakan kerja kita dengan kerja Allah. Dan jangan kita ambil kerja Allah. Nanti ada belajar af'alullah, af'alul ibad. Apa perbuatan Allah, apa perbuatan hamba. Jangan hamba buat kerja Allah. Kerja hamba usaha. Allah yang bagi. Macam rezeki. Kalaulah rezeki tu dengan usaha semata-mata, maka tuan-tuan, berapa ramai orang yang keluar pagi balik malam tapi tak kaya-kaya juga. Berapa ramai orang yang kerjanya sikit je tapi kaya. Memang dari segi hukum, kita bila kita bicara tauhid ni, kita kena faham sempadan dia. Memang dari segi logiknya, bila kita bekerja, kita berusaha, kita akan dapat. Itu hukum kasbi, hukum usaha. Sakit, pergi jumpa doktor. Lapar, makan. Nak duit, kerja. Nak rezeki, nak kaya, kena usaha banyak lagi. Kena usaha, baru kaya. Kena kerja, barulah kaya. Kan? Itu hukum kasbi nama dia. Hukum kasbi ni maksudnya benda yang kita tak boleh tolak. Itu hukum logiknya macam tu. Tetapi di sebalik hukum logik kasbinya kita ni, kan, maksudnya usahanya kita kena letakkan nilai tauhid supaya tak tersilap. Supaya kita tak jadi Jabariyah. Jabariyah apa? Kalau kau usaha, mesti kau dapat. Kalau kau belajar, mesti dapat A. Ni sebab tak belajar lah tak dapat A. Itulah kesilapan dalam kita memahami tentang batasan. Orang kata di antara usaha tadi, kena ada tauhid. Kita kena faham. Jadi kalau kita faham benda ni, barulah kita akan nanti kita memahami bagaimana kehidupan kita itu dengan adanya usaha kita, tetapi adanya sandaran kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hakikat rezeki itu datang daripada Allah. Hakikat hidayah itu datang daripada Allah. Hakikat kepandaian itu, ilmu itu datang daripada Allah. Hakikat sehat itu datangnya daripada Allah. Ni nak faham tauhid. Kalau tidak nanti jadi Jabariyah. Itu yang dikatakan tidak ada suatu perbuatan pun seperti perbuatannya Allah. Tidak ada suatu sifatnya seperti sifatnya Allah. Melainkan ada pun dari segi apa? Lafaz sahaja. Lafaz. Dia ni orangnya pengasih. Dia ni orangnya penyayang. Itu lafaz je. Tapi kasih sayang dia tak sama macam kasih sayangnya Allah. Walaupun namanya Abdul Rahim, kan, hamba yang maha pengasih, tapi tak sama. Hanya padalah lafaz. Dan semua itulah yang dikatakan i'tiqad ahli-sunnah wal jamaah. Manakala Imam Abu Ishaq Al-Isfaraini berkata, dia kata apa tuan-tuan? Kita baca terjemahan dia. Dia kata, ulama ahli-sunnah wal jamaah, iaitu Ahlul Haq, telah ijma'. Ijma' ni apa tuan-tuan? Sepakat para ulama'. Sepakat semua para ulama' mengatakan bahawa apa yang telah dibicarakan oleh ulama' mutakallimin. Ni satu istilah. Ulama' mutakallimin ni ahli kalam. Ahli kalam. Kalau orang tu belajar sains, kita sebut ahli sains. Kalau orang tu belajar falsafah, kita sebut ahli falsafah. Orang tu belajar sukan, kita sebut ahli sukan. Jadi ahli kalam ni apa? Ahli kalam ni ulama' mutakallimin
yang membicarakan tentang ilmu-ilmu kalam, ilmu-ilmu yang berkaitan dengan tauhid. Ni tuan-tuan, kan, ilmu kalam, ahli kalam tentang tauhid semuanya kembali kepada dua kesimpulan. Ilmu tauhid ni ulama mutakallimin semuanya buat kesimpulan dengan dua kesimpulan. Yang pertama, beriktikad bahawa apa sahaja yang digambarkan di dalam akal. Ini kena pegang betul-betul. Apa sahaja yang digambarkan di dalam akal, maka Allah itu tidak sama dengan perkara itu. Kalau kita gambarkan ke akal kita, Allah tu macam mana Allah tu macam ni ke? Tak sama. Tu kesimpulan yang kita kena buat. Sebab Allah, apa yang digambarkan oleh akal ini, apa yang kita gambarkan ke akal kita ni, ke otak kita ni, semuanya masih sifatnya makhluk. Sebab apa? Sebab kita menggambarkan sesuatu, benda yang dah masuk dekat otak kita. Kan? Benda yang dah masuk dekat otak kita. Contoh kalau kita nak menggambarkan, contohlah kita nak gambarkan. Macam mana kereta terbang? Kita nak gambarkan kereta tu terbang. Kan? Paling tidak kereta terbang ni, kan, dia mesti mungkin ada sayap. Ataupun dia mungkin ada turbo yang mana dia, kan, dia tolak angin ke, naik angin ke, macam mana. Mesti ada sistem. Paling tidak sistem macam kapal terbang kot kalau nak kereta terbang ni. Maksudnya bila kita nak menyifatkan tu, otak kita, akal kita ni tetap masih menyandarkan kepada sesuatu yang kita dah lihat ataupun makhluk. Maka kalau kita nak bicara tentang Allah, ulama buat kesimpulan, apa pun yang kita nak sifatkan pasal Allah, tentang zat Allah dekat otak kita ni, kat kepala kita, akal kita ni, maka benda tu tetap tak akan sama. Tetap tidak akan sama dengan apa yang kita gambarkan. Sebab akal kita ni semua dah ada carbon dia. Maksudnya dah ada bayang-bayang dengan makhluk. Jadi tak boleh. Yang kedua, beriktikad bahawa zat Allah tidak sama dengan mana-mana zat yang tidak sunyi daripada sifat. Maksudnya kalau kita nak bayangkan zat Allah, kan, maka tak akan sama dengan zat-zat selain daripada Allah yang tidak sunyi daripada sifat apa? Sifat kekurangan dan sebagainya. Cukuplah jika kamu amati surah Al-Ikhlas sebagai dalil. Ia menafikan atas kekufuran yang 8. Banyak dengan makna berjuzuk-juzuk. Ada bilangan, kurang dengan makna berhajat kepada yang lain. Sedikit dengan makna lemah. Disebabkan serupa dengan makhluk dan dapat dibandingkan dengan makhluk. Maka kalau ada 8 ni, maka itu semua bukan Tuhan. Itu semua bukan zat Allah. Sebab kalau kita katakan banyak sekalipun, tetap makna banyak itu dia datangnya daripada juzuk-juzuk. Juzuk-juzuk macam mana? Daripada benda yang sedikit jadi banyak. Allah tak datang daripada juzuk-juzuk. Kalau kita kata bilangan banyak sikit, kan, Allah itu esa, kan. Allah tu esa. Allah tu bukan macam nombor 1. Ada 0, ada 2 lepas tu. Allah tu sifatnya esa. Kalau manusia itu sifatnya kurang, kan, dengan makna berhajat kepada orang lain. Allah tidak berhajat kepada sesuatu. Itu maksudnya syarat jadi Tuhan itu mesti istighna'u an kulli, kan, syai'in. Terkayanya Allah daripada tiap-tiap sesuatu. Allah tu tidak ada sifat kekurangan. Sifat kekurangan Allah tak ada. Manusia dia ada sifat kekurangan. Manusia ada sifat sedikit yang menandakan lemah. Kudrat kita pun tak banyak mana. Masih lagi sifatnya lemah. Dan kita masih bersandarkan kepada sebab dan musabab. Sebab yang disebabkan. Kan? Lapar makan, haus minum, sakit nak kena ubat. Itu sebab musabab, tuan-tuan. Dan Allah ini tidak serupa dengan makhluk dan tidak dapat dibandingkan dengan makhluk. Tak boleh nak dibandingkan dengan makhluk.
Tu kita baca qul huwallahu ahad. Katakanlah wahai Muhammad, Allah tu esa, ahad. Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allah tak lahir, tidak diperanakkan dan sebagainya. Adapun banyak dan ada bilangan, maka penafian terhadap kedua-duanya ada dalam firman Allah, qul huwallahu ahad. Katakanlah wahai Muhammad, Allah itu esa. Kurang dan sedikit dinafikan dalam firman Allahu samad, Allah tempat meminta. Hanya Allah tempat meminta. Mintalah apa-apa dengan Allah. Allah tempat meminta. Allah tu tidak ada sedikit pun sifat kekurangan. Sebab dan disebabkan dinafikan dalam firman Allah, lam yalid wa lam yulad. Dia tidak beranak dan tidak diperanakkan. Jadi kalau kita ada sebab musabab, kita sebab mak bapak kita kahwin, ada kita. Anak kita sebab kita suami isteri dapat anak. Tapi Allah ni tidak memerlukan sebab musabab. Kita tengok ada air tumpah atas meja. Ada air tumpah atas meja. Mesti ada sebab musabab. Sebab musabab ada orang tuang air, kemudian ada orang yang tumpahkan. Kalau tak ada orang yang tumpahkan pun, mungkin angin yang kuat meniup gelas tadi, maka gelas tadi terbalik. Maka ada sebab musabab. Allah tidak berhajat kepada sebab musabab. Lam yalid wa lam yulad. Itu telah menafikan. Kemudian walam yakul lahu kufuwan ahad. Maksudnya Allah ini tidak boleh dibanding-bandingkan dengan mana-mana makhluk. Sebab Allah itu tidak layak dibandingkan dengan makhluk. Tu tuan-tuan. Ini sifat yang ada pada Allah yang kita kena faham dalam ilmu tauhid. Jadi golongan yang diwajibkan menuntut ilmu tauhid disebut setiap mukallaf, sama ada daripada galangan manusia ataupun jin, termasuk lelaki dan perempuan, hamba sahaya, termasuk Ya'juj dan Ma'juj, wajib belajar ilmu tauhid. Walau bagaimanapun malaikat tidak diwajibkan mempelajarinya. Kenapa? Sebab sifat malaikat dia khusus Allah jadikan. Allah jadikan sifat malaikat ni hanya untuk ketaatan. Tak ada nafsu. Dia bukan macam jin. Kan? Dia bukan macam syaitan. Ada nafsu untuk menyesatkan, untuk merosakkan. Tapi malaikat tidak ada. Sifat Allah jadikan dia taat je. Jadi inilah pembelajaran ilmu tauhid untuk kita faham betul-betul, untuk mengesakan Allah, dan kita faham perkara-perkara ini, sebab musabab tadi kan, lam yalid wa lam yulad. Allah tidak beranak dan tidak memperanakkan. Untuk kita faham tentang sifat-sifatnya Allah, supaya apa? Supaya tidak keluar juga daripada kita persoalan-persoalan yang bodoh, tuan-tuan. Ni saya kena sebut macam ni. Contoh, dia kata, Ustaz, Allah tu maha berkuasa tak? Allah tu memang sifatnya maha berkuasa, kudrah. Kalau Allah berkuasa, boleh tak Allah kan cipta anaknya? Allah, kalau Allah berkuasa, dia boleh berkuasa, Allah berkuasa jadikan bulan, bintang, matahari, manusia. Kenapa Allah tak cipta anak? Kan, anak Tuhan. Soalan ini soalan bodoh nama dia. Sebab apa? Sebab tak ngaji ilmu tauhid. Tuan-tuan, sebab dekat situ, kalaulah Allah menjadikan bagi Allah itu anak, maka Allah akan ada sifat-sifat kekurangan. Dan soalan ini soalan yang tidak, kan, persoalan tadi pun soalan yang tidak perlu wujud. Sebab itu sifat yang mustahil bagi Allah. Sifat yang mustahil bagi Allah. Jadi itu kita kena faham, supaya bila ada sifat yang wajib, ada sifat yang mustahil, sifat yang harus, daripada sifat-sifat ini kita kena faham supaya tidak timbul juga soalan-soalan yang tidak selayaknya bagi Allah. Kan? Tidak selayaknya bagi Allah. Yang ni yang sama juga, tidak timbul persoalan yang tidak selayaknya bagi manusia. Kan? Tidak timbul soalan yang tidak selayaknya bagi manusia. Contohnya apa tadi? Contoh yang saya buat di awal tadi tentang anak. Tentang anak. Kan? Orang tu kahwin, kan? 5-6 tahun, 10 tahun tak dapat anak. Kau ni tak pandai buat. Kau ni gini-gini. Kau ni gini. Kita jangan sandarkan sesuatu yang tidak layak bagi manusia, sedangkan itu hanya pada Allah. Kan? Tu tuan-tuan kena faham benda macam ni. Ini yang nak belajar.
batasan sifat tadi. Supaya Allah tu tak sama macam makhluk dan makhluk tak sama macam Allah. Sampai orang kata, kalau contohlah, kalau orang tu dah kahwin, lama-lama dia tak dapat anak. Dia kata apa? Dia kata, kalau aku ni boleh buat anak, 10 anak aku dah boleh aku buat. Tetapi sebab aku ni bukan Tuhan yang boleh membuat anak. Aku hanya buat perbuatan yang boleh melahirkan anak. Tapi untuk mendapatkan anak tadi, perbuatan itu perbuatan Allah. Tu kena faham tu. Ada beza kat situ, perbezaan. Di mana af'alullah, af'alul ibad. Di mana perbuatan Allah, di mana perbuatan manusia. Saya pernah jumpa orang macam tu, tuan-tuan. Kan? Orang yang jahil, dia mempertikaikan seseorang dan orang tu pun cakap macam tu. Dia kata, ini ni kan, apa kahwin tak dapat anak ni, dia kata tak pandai dah ni. Lepas tu ni itulah inilah kan. Rupa-rupanya orang tu kan, doktor dah pergi cek, tuan-tuan, duit dah habis berpuluh ribu, usaha sana sini, kampung tradisional, semua dah buat. Kita sedap-sedap cakap, dia ni tak pandai, dia ni gitu gini. Jangan. Sebab kita kena tahu batasan. Soal rezeki, akhirnya kita jadi hamba apa? Kita jadi hamba yang bertakwa. Bahawa kita faham, inilah kelemahan yang ada pada diri kita, Allah tu maha berkuasa. Inilah perbuatan kita, yang lain tu perbuatan Allah. Sama juga orang yang cari rezeki. Saya ustaz cari rezeki, kais pagi makan pagi, kais petang makan malam. Tak kaya-kaya. Kan? Itu dia faham. Ar-Razzaq wallah. Pemberi rezeki Allah. Tapi kita disuruh berusaha mencari rezeki. Maka di situ ada batasan. Supaya kita faham di mana sifat Allah, di mana sifat kita, di mana perbuatan Allah, di mana perbuatan kita. Jadi, untuk faham benda ni, tu ulama sebut wajib. Tu Ustaz Muhadi tulis. Apa hukum mempelajari tauhid? Hukum mempelajari ilmu tauhid ini wajib, tuan-tuan. Kan? Setiap mukallaf, kita lah. Mukallaf ni siapa? Kan orang yang dah akil balik, wajib. Jadi maksudnya apa? Bila wajib, ilmu pertama yang kita kena belajar, ilmu ni lah. Cek balik anak-anak kita, tuan-tuan. Anak kita ni macam-macam ilmu dia belajar. Ilmu macam-macam ilmu. Ilmu yang tak suruh belajar pun dia belajar. Kan? Tetapi ilmu tauhid macam mana? Ilmu tauhidnya macam mana? Saya sangat bimbang generasi hari ini banyak mempelajari ilmu, tetapi ilmu tauhid itu dia tak pelajar betul-betul. Kemudian dia membesar. Dia membesar ni dengan jadi budak yang cerdik pandai. Kecerdikan dia tadi menyebabkan dia terlupa batasan akal dia. Dia terlupa batasan akal dia sehingga kan dia menyamakan Allah dengan makhluk. Sehingga kan akal dia ni fikir terlalu logik sangat, melepasi batasan dia, menyebabkan dia lupa bahawa akal dia pun Allah jadikan. Ni kena faham. Jadi kesimpulannya untuk kuliah kita pada awal ni, tuan-tuan, saya nak bagi faham bahawa sebenarnya ilmu ni wajib kita belajar. Ilmu tentang ma'rifatullah ni, kenal Allah ni wajib belajar. Ilmu tauhid. Kan? Ilmu tauhid ni wajib belajar. Dan tuan-tuan, insya-Allah kita cuba usahalah untuk kita faham kitab ni, kan. Ni Ustaz Muhadir, dia tulis kitab Sifat 20 ni suatu pengenalan asas je. Tuan-tuan, sebenarnya Sifat 20 ini telah dikarang oleh ramai para ulama. Kitab turas, kitab kuning semua dipelajari. Dan ini kita berjasa, Ustaz Muhadir syukur kerana apa? Dia permudahkan untuk kita faham dalam suasana masyarakat kita hari ni nak belajar ilmu ni dengan gambar raja, nak faham dan sebagainya untuk lebih memahami. Jadi Allah, moga-moga Allah bagi saya juga faham kan untuk saya nak mengolah suatu cabaran bagi asatizah nak mengajar ilmu tauhid. Apa dia, tuan-tuan? Nak bagi faham. Sebab mengajar ilmu tauhid tak sama macam mengajar ilmu fiqh. Ilmu tauhid ni kadang-kadang nak menggunakan laras bahasa. Laras bahasa untuk memberi penerangan tu pun kena fikir banyak kali. Apa perkataan aku nak guna?
Sebab kita tersilap, saya takut tersilap menggunakan perkataan, menggunakan ayat dalam memberikan kepahaman, takut orang salah faham juga nanti. Ilmu tauhid. Sebab tu tuan-tuan, boleh buat kajian. Berapa banyak masjid dan surau dalam negeri Selangor ke ataupun dalam Malaysia ni yang ada pembelajaran ilmu tauhid, ilmu akidah. Selalunya kalau kita pergi masjid surau, banyak ilmu apa belajar? Tafsir. Kan? Ustaz ni bawa tafsir tafsir juzuk amma. Ustaz ni bawa tafsir surah Fatihah. Hadis. Ustaz ni mungkin ajar hadis 40, yang ni ajar hadis Riyadus Solihin, yang ni ajar hadis Al-Azkar. Fiqh. Ustaz ni ngajar fiqh ibadat, ni fiqh muamalat, ni fiqh haji. Kan tuan? Saya pun begitu juga. Kalau tuan-tuan tanya saya, saya nak bagi tahu inilah kelas pertama akidah untuk tahun 2024 ni. Tuan-tuan. Banyak masjid surau, saya pun kalau orang tanya, Ustaz boleh mengajar apa? Boleh mengajar. Ustaz cadang apa? Saya akan ajar tentang ilmu berkaitan dengan tasawuf, akhlak ataupun fiqh. Nak mengajar tauhid tak Ustaz? Bila sebut mengajar tauhid je, selalu dia jadi berat. Gaul kepala. Sebab apa? Bukan mudah tuan-tuan. Bukan mudah. Bukan mudah untuk orang yang belajar nak faham. Bukan mudah juga orang yang mengajar ni nak menggunakan laras bahasa untuk takut tersilap. Takut tersilap. Menggunakan perkataan dalam menisbahkan kepada sifat Allah. Ni pun bimbang. Takut salah penerangan. Jadi sebab tu kena berhati-hati juga. Tapi ini wajib. Ilmu ni wajib dipelajari oleh siapa? Oleh kita yang bergelar sebagai mukallaf, orang yang dah akil balik, lelaki dan perempuan yang dah dewasa. Termasuk hamba pun. Walaupun dia hamba, tuan dia tu kena betulkan, bagi faham ilmu agama tentang ilmu berkaitan dengan ketuhanan. Kalau tidak, dia jadi rosak dalam pemahaman kita. Okey tuan-tuan, ni baru mukadimah hari pertama lah. Nanti insya-Allah bila kita dah masuk tu dia akan jadi laju sikit. Mukadimah ni biasa hari pertama untuk mendapatkan satu gambaran dan view picture yang betul. Kenapa kita kena duduk istiqamah belajar tentang sifat 20 ni, ilmu tauhid ini. Sebab tu saya sebut benda macam ni. Saya penat tuan-tuan. Penat kalau anak-anak remaja terjebak dengan ateis. Tuhan tak ada. Cuba tuan-tuan fikir macam mana nak pulihkan balik. Sebab budak ni budak cerdik, budak pandai, budak sains. Kan, duk belajar kimia, biologi. Kan, setakat cerita tentang matematik, math ni, memang budak-budak pakar tuan-tuan, hebat. Cerdik, kan. Tetapi bila sebut tentang agama je, Tuhan, Allah tak ada. Dia jadi ateis. Macam mana nak pulihkan? Berat tuan-tuan. Pening. Saya teringat, ni ceritalah sebelum akhir tuan-tuan. Nak ceritanya, sahabat kami, tuan-tuan kenal Ustaz Muhammad Abdullah Alamin. Kan, selalu bersiaran dalam persona di Zahra. Kan. Ustaz yang banyak tersenyum, ketawa, kan, happy. Kalau mengajar pun kita seronok. Kan, Ustaz Abdullah Alamin. Ini sahabat saya. Kan. Dia cerita dengan saya bila mana dia dapat satu projek. Projek apa? Projek pemulihan anak-anak remaja Melayu yang ateis, yang tak ada agama. Bukan tak ada agama, mak bapak dia Islam, tapi anak ni dah cerdik, pandai sangat, masuk universiti, kan, pergi luar negara, tiba-tiba duk faham, dia kata dia terpengaruh dengan teori apa? Teori Big Bang ke apa? Tuhan tak ada. Tuan-tuan bayangkan, Ustaz Muhammad Alamin ni, dia cerita dengan saya lah. Waktu kami pergi diving. Saya pun Ustaz diving, Ustaz divers. Tuan-tuan, kami pergi diving, kan, Ustaz Muhammad Amin cerita. Ustaz Amin cerita. Dia kata, Ustaz, nak tahu tak kenapa saya ceburi bidang diving? Dia pengalaman dia lah dalam diving hebat. Dia cerita tuan-tuan. Dia cerita salah satunya inilah Allah bagi saya ilmu diving ni untuk saya menggunakan ilmu ni pun untuk membetulkan akidah orang. Kan? Jadi dia dapat satu projeknya apa Ustaz? Untuk membetulkan pemahaman budak-budak etis. Jadi budak-budak etis ni dia ada satu pusat pemulihan akidah Selangor. Jadi dah dibetulkan
panggil ustaz ni ceramah macam saya lah ceramah kan. Panggil budak-budak ni cerita tentang sifat 20. Dia orang ni budak cerdik, akhirnya dia orang tak nak cerita lah. Ceritalah sifat 20 ke apa. Allah tak ada. Pada dia tak ada. Teori sains je tuan-tuan keluar. Kan? Jadi kalau kita cerita tentang sifat 20, Allah tu wujud, kidam, bakok, tak masuk kepala dia orang tuan-tuan. Jadi bila ustaz-ustaz dah mengajar ni putus asa dah tuan-tuan. Sebab apa? Susah nak pulihkan. Ni budak yang dah cerdik pandai ni. Logik akal, sains ni. Akhirnya dapat kat Ustaz Muhammad Allah Alamin ni. Dapatlah projek ni pada dia. Dia kata, Ustaz boleh tak cuba bantu juga untuk pulihkan budak-budak ni. Ustaz buat apa tuan-tuan? Ustaz Muhammad Alamin ni, dia pulihkan budak-budak ni dengan teori sains juga. Dengan teori sains. Macam mana? Dia bawa budak-budak etis ni pergi diving. Bawa pergi diving, cari tentang kebesaran Allah dekat dasar laut. Cari tentang kebesaran Allah dekat dasar laut. Satu persatu cari kebesaran Allah dekat dasar laut, naik dekat darat, cerita tentang Al-Quran. Kan? Sains kata apa? Sains kata gini-gini. Ustaz Muhammad cerita, apa yang kamu tengok dekat dalam sains, faham? Al-Quran dah cerita dah 1400 tahun dulu. Macam mana ilmu Allah tu luas. Ingat benda ni boleh jadi dengan sendirinya. Macam mana nak menafikan Al-Quran? Tak boleh. Kan? Faham satu, akhirnya teori sains ni kena ditundukkan juga dengan ilmu agama. Dengan Al-Quran, dengan nas-nas Al-Quran. Macam mana Al-Quran boleh cakap macam ni Ustaz? Kan? Baru dia faham. Al-Quran ni mendahului zaman sebab dia kitab Allah. Dunia ni pun makhluk. Allah cipta. Dia belajar sains. Sains ni dia tengok kebesaran dunia ni dengan ciptaan Allah. Jadi bila kita synkronaskan benda ni, tengok balik semula, akhirnya budak-budak etis ni Ustaz Muhammad berjaya pulihkan sedikit demi sedikit tuan-tuan. Ni bukan mudah. Kalau tak faham, tak dilatih ilmu apa, bukan tak dilatih, tak dibelajar betul-betul ilmu tauhid ni daripada awal, dibimbangi. Inilah zaman-zaman kita hari ini, zaman yang banyak ancaman-ancaman ideologi. Saya bulan berapa yang saya tak ingat, tahun lepas lah, tapi dalam bulan 10 ke, kami ada program khatam kitab Sahih Bukhari dekat Janda Baik dengan Syekhuna Muhammad Nuruddin Marbu Al-Banjari. Kemudian kami jemput seorang kerabat daripada Pahang, Tengku Amir. Tengku Amir kerabat daripada Pahang, tuan-tuan, anak di Pertuan Agong. Kan? Jadi Tengku Amir ni dia penaung kepada Mahad An-Nur Janda Baik Syekh Nuruddin. Jadi ketika mana kami dalam daurah penutup Sahih Bukhari ni, Syekh bagilah laluan kepada Tengku Amir untuk memberikan kata-kata ucapan dan sebagainya. Lepas dia beri kata ucapan, Syekh buka soal jawab. Kemudian soalan Syekh kepada Tengku Amir. Dia kata, minta Tengku cerita sikit. Dunia kita ni telah diancam dengan COVID-19. Waktu itu kan kita baru, tahun lepas pun 2023 baru lepas. Ini pun COVID tengah ada lagi. Jadi soalan Syekh Nuruddin kepada Tengku Amir, apakah musibah ataupun ancaman yang akan dihadapi oleh dunia, kan, lebih teruk daripada COVID-19 kepada agama. Ancaman yang lebih teruk daripada COVID-19 kepada agama. Sebab COVID-19 pun telah menyebabkan kita semayang dekat rumah, soft jarak-jarak, betul tak tuan-tuan kan? Itu pun macam-macam. Kan? Tapi dia kata, apakah ancaman yang lebih dahsyat daripada COVID-19 dekat akhir zaman nanti, yang akan ancaman itu lebih memberi parah kepada agama. Jadi Syekh Amir, Tengku Amir ni, dia kata ada. Dia apa? Dia sebut New Age. Satu New Age ni suatu pahaman tasawuf. Jadi Tengku Amir kata apa? Dia pahaman ni macam agama, macam tasawuf, tetapi tasawuf yang menyesatkan. Dan benda ni telah berada dekat barat. Contoh dia kata, kita belajar tentang sabar tapi kita tak sabar. Kita belajar tentang syukur tapi tak dapat juga syukur. Jadi orang-orang barat ni, dia create satu modul pahaman rohaniah dia ni, New Age
apa yang New Age apa tuan-tuan. Tetapi dia bawa fahaman ni tapi akhirnya nanti menyesatkan akidah. Sampai dekat barat, orang-orang yang beragama Islam yang terpengaruh dengan ajaran-ajaran yang dikatakan, aku belajar tentang syukur begitu lama tetapi aku tak dapat feel tentang syukur itu melainkan bila aku masuk dalam kelompok ni. Jadi akhirnya dia sesat jadi tuan-tuan. Inilah cabaran dunia hari ini. Jadi dia bukan semula. Dan New Age ni suatu gerakan ni, orang kata pemahaman ni, dia dah masuk sedikit demi sedikit dalam Malaysia. Dan ada sahabat-sahabat kita yang buat PhD dan sebagainya, yang buat kajian tentang pemikiran New Age ni. Tuan-tuan, ni ada. Jadi inilah kebimbangan saya. Sebab tu kena belajar balik. Sifat 20 kena belajar, akidah kena belajar, ilmu agama ni kena belajar. Ikut turutan asas. Maksudnya tauhid, kemudian syariat, kemudian akhlak. Pergilah ikut turutan. Dia faham akar tunjangnya tu kuat kukuh. Walaupun nanti syariat dan akhlaknya tak baik, nanti akhirnya dia akan kembali ke pangkal jalan dengan akar yang kuat. Akar yang kuat ni walaupun pokok tu dicantas, tuan-tuan, dia akan tetap tumbuh balik. Dia akan kembali balik, tuan-tuan. Bertunas balik semula. Wallahu a'lam. Itu kesimpulan yang saya dapat buat dalam kuliah yang pertama ni. Moga-moga tuan-tuan dapat semangat sikit untuk terus nanti dalam kuliah online kita berkaitan dengan ilmu akidah ataupun tauhid ni menerusi sifat 20, kitab sifat 20 yang dikarang disusun oleh Ustaz Muhajir Hajidul hafizahullah. Moga-moga kita dapat mengambil manfaat bersama insya-Allah. Aku qauli hadza wa astaghfirullah azim li wa lakum. Saya kembalikan kepada Guru Setia. Ada soalan pun tak ada masalah. Guru Setia pun mana? Ada soalan ke tuan-tuan? Alhamdulillah. Sila Ustaz Fahri. Ada soalan ke daripada peserta? Mungkin peringkat pengenalan ni baru kita nak kenal-kenal. Jadi insyaAllah kalau dah ada, mungkin kalau ada buku kitab ni lebih mudah sikit buat peserta kita nak dapat gambaran dia nanti. Jadi saya kira kita tangguhkan dulu untuk hari ini. Terima kasih banyak kepada semua yang hadir. Terima kasih juga kepada bagi Ustaz Muhammad Hafiz. InsyaAllah kita sambung lagi kuliah ni pada bulan 2 lah. Dan seterusnya. Kita akan susun jadual kita. Baik, jadi kita tangguhkan kuliah kita pada hari ini dengan bacaan tasbih kafarah dan suratul Asr. Terima kasih kepada semua yang hadir.